Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tujuh. Tujuh, 87. Udah nih. Kita akan usahalah khatam hari Isnin. Hari Isnin tengah hari tu Nuri tu Ustaz Reza. InsyaAllah Senin tu khatam dah. Belakang-belakang tu zikir tu. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa. Jumaat dengan Sabtu tak ada lah. Sabtu kita pergi KL. Esok, lusa, Ahad, Senin. Ya. InsyaAllah Senin tengah hari tu habis. Lepas tu kenduri dia tu Ustaz Raizam. Kan kambing baru betul dia kata apa. Jimat duit. Aduh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Mana ni? Sunat apa tadi? Sunat witir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Okey, baca dah. Okey, habis. Okey, sembahyang sunat witir Sembahyang sunat witir. Okey. Sembahyang sunat witir dia bukanlah sebahagian daripada sembahyang rawatib, bukan. Dia bukan sebahagian daripada sembahyang rawatib yang qabliyah ba'diyah tu, bukan. Dan sekurang-kurang witir ni 1 rakaat. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedemikian. Mengatakan sedemikian. Tetapinya kata Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala Tahrir, dia mengatakan bahawasanya kalau seseorang itu senantiasa buat 1 rakaat hukumnya makruh. Hukum dia adalah makruh. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani 'ala Tuhfah dia kata kalau buat 1 rakaat tu sekali je khilaful aula, tapi kalau berterusan makruh. Perbuatan berterusan itu makruh. Bukan menafikan sembahyang sunat witir tu dapat pahala, bukan. Sembahyang sunat witir, diri sembahyang sunat witir ada pahala. Berterusan melaksanakan witir serakaat makruh. Sekali sekala khilaful aula. Tu Jadi kalau seseorang niat witir saja, aku sembahyang witir tanpa dia niat rakaat berapa, agak-agak dia kena buat berapa. Kalau seorang itu dia niat sembahyang witir tapi dia tidak nyatakan rakaat berapa rakaat dia nak buat, maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut dia boleh buat sembahyang berapa rakaat ikut dia nak. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Tapi menurut Syekh Rabli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau dia niat secara mutlak witir tu tanpa niat rakaat berapa nak buat, maka mesti dia buat 3 rakaat. Mesti dia buat
3 rakaat, kerana itulah sekurang-kurang witir yang sempurna. Kemudian kalaulah dia niat witir dan dia bernazar untuk buat sembahyang witir, cuma dia tidak takyinkan berapa rakaat. Saya bernazar hari ini saya akan buat witir, tanpa dia niat tanpa dia sebutkan berapa rakaat, maka wajib buat 3 rakaat. Kerana sekurang-kurang sempurna witir 3 rakaat. Dan kerana kalau kita hanya buat 1 rakaat, hukum dia makruh. Maka sebab tu kalau orang bernazar nak buat witir tanpa dia qaidkan berapa rakaat, wajib buat sekurang-kurang 3 rakaat. Kalau buat 1 rakaat, maka dia tidak menunaikan lagi nazarnya. Cuma kalau 1 rakaat, kalau kita buat 3 rakaat atau 5 rakaat, boleh je kita buat 1 rakaat tu awal-awal, boleh 1 rakaat awal-awal, ataupun 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, boleh. Tapi afdalnya 1 rakaat tu di belakang. Di belakang sekali. Sebanyak-banyak sembahyang witir punya rakaat ni 11 rakaat tu paling banyak. 11 rakaat itu yang paling banyak, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Adalah Rasulullah tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menambahkan rakaat sembahyang dalam bulan Ramadan, dan bukan juga rakaat sembahyang di luar Ramadan atas 11 rakaat. Ni hadis menunjukkan pada witir, bukannya sembahyang tarawih. Salafi Wahabi ambil hadis ni, dia kata ni dalil sembahyang tarawih. Tak betul. Sembahyang tarawih 4 mazhab 20 rakaat. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi 20 rakaat. Kecuali mazhab Maliki ada satu riwayat 36 rakaat. Bukannya 8 rakaat. Ni ada hadis 11 rakaat, mana 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Bukan. Sekurang-kurang sempurna witir ialah 3 rakaat, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 3. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sembahyang witir, dia buat witir 3. Tu sekurang-kurang adnal kamal. Adapun yang lebih sempurna, lebih banyaklah 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat paling banyak. Kemudian sebahagian ulama mengatakan bukan 11 rakaat paling banyak, 13 rakaat. Ada yang kata 13 rakaat kerana ada hadis yang sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala yang berkata sedemikian. 13 rakaat kata qil, tapi itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bahkan hadis yang mengatakan 13 rakaat itu ditanggung, kata 2 rakaat lagi itu 2 rakaat sunat isyak, bukan 2 rakaat daripada witir. Itu tanggungan hadis yang dibuat oleh mazhab Syafi'i. Waktu sembahyang witir pula adalah antara selepas daripada sembahyang isyak dan sebelum subuh, bukan masuk waktu isyak. Kalau dia sembahyang isyak pukul 1 ke atas lah waktu witir dia. Kalau dia sembahyang isyak waktu maghrib kerana jamak takdim, maka lepas tu baru boleh juga dia buat witir, kerana syaratnya selepas sembahyang isyak. Ghayahnya walaupun jamak takdim sekalipun, lepas jamak takdim boleh buat sembahyang witir. Sehinggalah sebelum masuk waktu subuh. Waktu tersebut sudah dinukilkan oleh ramai dan jumhur, majoriti ulama salaf dan khalaf, yang mengatakan waktu sembahyang witirnya begitu. Cuma waktu ikhtiar bagi sembahyang witir ni ialah 1/3 malam, bagi orang yang tak berkehendak buat tahajud. Bagi orang yang tidak berkehendak buat tahajud, waktu yang terbaik untuk dia sembahyang witir ataupun dia panggil sebagai waktu ikhtiar ialah 1/3 malam yang awal lah. Adapun bagi orang yang nak buat tahajud, sunatnya buat di akhir. Cumanya begini, jangan kata gini pula, saya sudah buat sembahyang tarawih witir, lagi isyak kena buat witir balik lah. Awal kena buat witir balik, sebab witir kan penutup. Bila dah buat witir selepas daripada tarawih, tidak ada lagi witir padanya.
Lepas tu nak tinggal tarawih nak tinggal witir ketika lepas tarawih. Jangan pula ditinggal. Kalau tinggal, hilang fadilat, ampun dosa. Ada hadis Nabi SAW dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, Syekh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, ada hadis selagi mana tu imam tak angkat kaki daripada masjid, daripada tempat dia sembahyang tarawih tu, kita pun tak angkat kaki, dan bila tu imam angkat kaki, kita pun baru angkat kaki, maka akan diberikan ampunan dosa oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut. Tu fadilat tarawih. Lepas tu kena duduk dengan tu imam sampai habis. Kalau tu imam buat 11, kalau 20, 23. Dan sunat secara khusus bila waktu Ramadan, sunat berjemaah witir. Sunat berjemaah witir, hatta kalau dia sembahyang tarawih sendiri sekalipun, sunat sembahyang witir berjemaah. Tuntutan dia asing. Tuntutan dia adalah asing, bukannya sekali dengan tarawih. Jadi tak perlulah dia sehari bila tahajud dia buat witir semula, tak perlu. Dia ada satu pendapat, tapi pendapat ni pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, boleh batal witir. 3 rakaat yang kita buat waktu tarawih tu, lepas tahajud tu, kita buat 1 rakaat lagi, niat menggenapkan witir hak 3 tadi. Jadi 4. Lepas tu tambah lagi 1 ataupun tambah 2 lagi 1. Jadi genap balik untuk buat witir selepas tahajud. Tapi tu pandangan yang dhaif, bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Sembahyang untuk niat menggenapkan witir tadi, kemudian witir semula. Tu sembahyang dia. Kemudian habis dah. Tak habis lagi. Kemudian harus kita buat witir ni sambung dengan 1 tasyahud. Contoh 3 rakaat 1 tasyahud boleh. 1 rakaat 1 tasyahud boleh. 11 rakaat 1 tasyahud boleh. 1 rakaat 1 tasyahud boleh. Ataupun kita buat sambung dengan 2 tasyahud pun boleh. 1 tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir. Tasyahud akhir berada di akhir rakaat. Tasyahud awal berada pada 2 rakaat terakhir. Jadi kalau kita buat rakaat kelima, pula. Betul lah. Kalau kita buat sembahyang 3 rakaat, contoh 3 rakaat sambung. Kita tak buat pisah ni. Kalau pisah 2 rakaat 1 rakaat. Kalau kita buat sambung, maka kalau nak buat 1 tasyahud pun boleh. Kalau 1 tasyahud, mana rakaat ketiga je lah. Kalau lah dia tu nak buat 2 tasyahud, maka 1 rakaat ketiga, tasyahud pertama, rakaat ketiga, tasyahud kedua, rakaat kedua. Kerana rakaat kedua tu rakaat kedua terakhir. Rakaat kedua terakhir. Macam sembahyang maghrib macam sembahyang maghrib. Begitu juga kalau rakaat kelima dengan rakaat rakaat kelima dengan rakaat ke-7. 2 rakaat sebelum daripada habis itu sunat dulu tasyahud pertama, kemudian tasyahud akhir. Tu dia kata lagi tak ni, wa yajuzu wasluhu bi tasyahudin au bi tasyahudaini fil akhirataini, ay fil rak'ataini al akhiratain, pada 2 rakaat yang terakhir. Kalau nak buat 2 tasyahud lah. Adapun kalau nak buat lebih daripada 2 tasyahud, tak boleh. Tak boleh. Okey, topik kata sembahyang itu wasal. Wasal ni sambung dengan fasal. Fasal ni pisah. Wasal ni begini, dia sambung apa-apa sembahyang yang sambung dengan rakaat terakhir, dia panggil wasal, walaupun sebelumnya fasal. Contoh, dia buat 11 rakaat, dia buat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 6 rakaat, 2 rakaat 8 rakaat, kemudian rakaat ke-9, 10, 11 dia buat sekaligus. Itu dia panggil sembahyang wasal, walaupun sudah fasal sebelum tu. Adapun fasal, sembahyang yang dibuat sembahyang hilang dah. Kalau fasal, fasal. Okey.
Okey. Soalan. فصل فيما قبلها ينسى كل آية كل حال فصل. Okey, itulah. Okey. وإن فصل فيما قبلها betul lah. Betul lah. Betul lah tadi tu. Jadi kalau wasal tu, wasal ni sambung. Wasal ni adalah sambung. Kalau fasal ni pisah. Fasal ni pisah, contohnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tu pisah tu fasal. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tu dia panggil fasal. Kalau tu dia panggil fasal. Tu dia panggil fasal. Betul lah. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dia panggil fasal. Kalau wasal ni sambung. 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus. Begitu juga dikira fasal kalau dia buat begini. Contoh dia buat 5 rakaat, 4 rakaat dia wasal, 1 rakaat dia fasal. Mana 4 rakaat sekaligus, 1 rakaat dia buat asing, 1 rakaat ni fasal. 1 rakaat ni adalah fasal. Yang 4 rakaat dia buat tu wasal. Yang 4 rakaat dia buat tu adalah wasal. Kalau dia buat sekaligus lah. Kalau dia 2 rakaat, 2 rakaat, tu fasal. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tu fasal. Ataupun 2 rakaat, 2 rakaat, serakaat fasal juga. 2 rakaat, lepas tu salam. 2 rakaat, lepas tu salam. 1 rakaat, salam. Tu fasal. Kalau wasal sambung, 5 derek, 7 derek, 3 derek, tu wasal. Dua-dua tu boleh berlaku. Dua-dua tu kemudian sunat baca surah tadi kita sebut dah. Itu betul lah, dalam kitab kita pun ada. Baca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la dulu, kemudian surah Al-Kafirun, kemudian surah 3 Qul. Cuma dia tak sebut di sini sunat selepas sembahyang witir baca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Macam tarawih sikit lah. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Allahumma inni a'udhu bika biridhaka min sakhatik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan sebab redha Engkau daripada kemurkaan Engkau. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Itu dalam Busyra Karim. Sunat baca selepas witir. Itu doa lah. Habis tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, lafaz niat sembahyang zuhur qasar jamak takdim. Jamak takdim mudahlah. Ni bab jamak.
Sembahyang jamak takdim dia banyak syarat. Antaranya syaratnya muwalat antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua. Jamak takdim syaratnya lagi mesti berada di waktu pertama, mestilah berada dalam keadaan safar. Antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar, bila buat jamak takdim tidak boleh senggang masa yang lama, qadar 2 rakaat yang ringan. Lepas salam sembahyang yang pertama, terus buat sembahyang yang kedua. Tidak boleh cerai panjang masa, qadar 2 rakaat ringan. Walaupun ada uzur sekalipun tak boleh. Walaupun ada uzur sekalipun tak boleh. Kalau ada batal air wuduk sekalipun, kena ambil segera. Kalaulah perceraian tu tak lebih daripada 2 rakaat yang ringan, boleh jamak. Kalau lebih, tak boleh jamak dah, kena buat pada waktunya yang kedua. Tu jamak takdim dia cerewet sikit. Kalau jamak takhir mudah ya, 2 syarat dia. Pertamanya kena niat pada waktu pertama untuk jamak. Yang kedua masih dalam keadaan safar. Habis tu ya. Kalau mualat tak mualat pun tak apa. Kalau jamak takhir, mana kalau kita jamak takhir, sunat ikut tertib sembahyang zuhur dulu baru asar ketika waktu asar. Sunat tertib. Jadi kalau kita sembahyang zuhur lepas waktu masuk waktu asar, lepas tu kita pun relax, pergi makan, waktu mari balik sembahyang qasar pula asar. Boleh. Sebab dia tidak syarat mualat. Bagi orang yang istihadah, kita syorkan supaya buat jamak takhir. Kalau sebab apa? Sebab dia kena tukar pek dia tu. Kalau dia istihadah. Sebab kalau nak buat jamak takdim tak dah, mesti lama ya. Kalau lama putus mualat. Bila putus mualat, tak boleh buat jamak, tidak boleh buat asar pada waktu zuhur. Kena pindah kepada waktunya. Kena pergi buat kepada waktunya. Sebab dah bercerai lama. Sembahyang tadi zuhur sah, cuma asar tidak boleh dah jamak. Dia kena buat pada waktu asar kerana perceraiannya yang panjang, walaupun dengan sebab uzur. Walaupun sebab uzur. Dalam kitab Hasyiah Abdul Hamid Asy-Syirwani ala Tuhfah, dia sebut walau bi'udhrin, walaupun dengan uzur. Kecil berak ke, ambil wuduk balik ke, walaupun dengan uzur sekalipun tak boleh. Tapi kalau dia tu jenis cepat, jenis tangkah ke macam mana, ni tukar sekejap, ambil wuduk sekejap, pak, lebih kurang tak dan seminit habis dah, contoh. Tu boleh Kemudian kata musannif rahimahullah, kalau qasar, sama jugalah. Qasar ni syarat dia pun banyak juga. Mesti 2 marhalah, keluar daripada tempat mustautin dia dulu ataupun tempat bermukim dia dulu. Mestilah dia tu dalam keadaan safar dia itu bukan tujuan maksiat. Kalau safar itu dalamnya ada maksiat, tak apa. Safar tujuan maksiat tak boleh, tak dapat rukhsah. Kalau safarnya tujuannya bagus, tapi dalam safar dia berzina, hak tu boleh lagi. Kerana dia panggil al-ma'siyatu fis safar. Dia bukannya al-ma'siyatu bis safar. Kalau bis safar, objektif utamanya adalah maksiat, tak boleh dapat rukhsah. Kalau dia tujuan matlamat utama bukan untuk maksiat, tapi tengah-tengah perjalanan ada maksiat, hak tu tidak ada masalah, boleh dapat rukhsah lagi. Kemudian usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Qasran tu wajib ketika takbiratul ihram. Majmu'an, jamak tak wajib ketika takbiratul ihram, hanya wajib niat ketika mana, selama mana masih sembahyang pertama. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir dia niat waktu pertama. Mudahlah jamak takhir tu. Majmu'an ilaihi al-'asru adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak kata majmu'an pun tak mau. Qasran jama'an boleh dah. Asal perkataan jamak lah. Cakap bahasa Melayu tak apa, niat ya pun. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar, dihimpunkan padanya pada zuhur tu oleh asar, tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang asar qasar jamak takdim. Dia sembahyang safar, sembahyang musafir ni, zuhur masuk waktu asar, asar masuk waktu zuhur, dia panggil waktu uzur. Dia panggil waktu uzur. Begitu juga maghrib masuk waktu isyak, isyak masuk waktu maghrib, itu waktu uzur. Isyak masuk waktu maghrib dia panggil jamak takdim, maghrib masuk waktu isyak dia panggil jamak takhir. Itu dipanggil waktul uzri, waktu uzur. Usolli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an ila adh-dhuhri adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar, dihimpunkan kepada zuhur, tunai kerana Allah Ta'ala. Habis.
Lafaz niat sembahyang asar qasar jamak takhir. Usalli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi adh-dhuhru adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan padanya pada asar oleh zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang zuhur qasar jamak takhir. Usalli fardadh dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ila al-'asri adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada asar tunai kerana Allah Ta'ala. Mudah tu. Mudah berlaku. Lafaz niat sembahyang maghrib serta jamak takdim. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ila al-'isha'i ilaihi al-'isha'u adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Hari tak boleh qasar, bukan jadi 1,5 pula. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan padanya pada maghrib oleh isyak tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang isyak qasar jamak takdim. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ila al-maghribi adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang fardu isya' 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Habis. Allahu akbar. Lafaz niat sembahyang isya' qasar jamak takhir. Qasar jamak takhir. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-maghribu adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang fardu isya' 2 rakaat qasar dihimpun padanya pada isya' oleh maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat sembahyang maghrib jamak takhir. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ila al-'isha'i adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada isya' tunai kerana Allah Ta'ala. Nokta. Habis. Lafaz niat sembahyang sunat ta'at hajat. Ta'at hajat ni kita tak pernah dengar, tapi sembahyang hajat pernah dengar lah. Usalli sunnata ta'atal hajati rak'atain lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang sunat ta'at sekalian hajat. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang adanya sembahyang sunat hajat. Kalau ta'at hajat ni tak ada, tak pernah dengar. Perkataan ta'at hajat tu sendiri tak pernah dengar. Sembahyang hajat ni 2 rakaat. Sembahyang hajat ni 2 rakaat. Selepas habis sembahyang hajat, perlulah dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah minta hajat yang dia kehendak. Jadi sepakatlah para fuqaha sembahyang hajat ni sunat dibuat. Mereka berdalilkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa-siapa yang ada hajat kepada Allah Ta'ala daripada Bani Adam, maka hendaklah dia berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian sembahyang 2 rakaat. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Tu ada hadis tu. Boleh tengok dalam kitab Senjata Tok Lebay, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Situ ada doa sembahyang hajat. Doa sembahyang hajat. Dia ada satu lagi sembahyang sunat yang tak sebut di sini, iaitu sembahyang awwabin. Sembahyang awwabin ni paling banyak 20 rakaat. Dia dilakukan di antara maghrib dan isyak. 20 rakaat paling banyak, paling sikit 2 rakaat. Paling sedikit adalah 2 rakaat. Sembahyang sunat awwabin ni adakah masuk ke sembahyang lain? Khilaf. Boleh ke tak dia masuk ke sembahyang ba'diyah? Mana masuk tu mana macam sunat mutlak tu lah. Boleh tak gabung? Khilaf. Syekh Rabi rahimahullah subhanahu wa ta'ala berpendapat boleh masuk. Mana kalau kita tak niat sekali pun masuk sekali. Sunat awwabin. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Dia dinamakan juga sebagai sembahyang ghaflah.
sembahyang orang lalai. Sebab orang yang ketika itu ramai yang lalai dan bersibuk-sibuk dengan benda lain ketika itu. Antaranya sibuk untuk makan dan tidur. Ketika maghrib itulah. Maka dia pun sembahyang salatul ghaflah, salatul awwabin, 20 rakaat. Paling kurang seumur hidup buat sekali 20 rakaat. Sebelum nanti esok-esok sibuk mengajar, tak ada dah mulai maghrib penuh habis kita. Takkan nak buat 20 rakaat pula, mampu kawan tu tunggu. Habis isyak dah baru nak pun dia. Oh, habis itu kena marah kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali dan lainnya, lain daripada Imam Al-Ghazali, bahwasanya telah diketahuilah Lailatul Qadar itu dengan awal Ramadan. Ni baca saja ni nak main Ramadan pula ni. Dia kata Lailatul Qadar itu dengan awal Ramadan. Ni boleh tengok dalam kitab Ihya lah. Dia buat apa dia panggil? Tekaan ataupun dia panggil ramalan. Berapakah malam Lailatul Qadar bila awal Ramadan sekian-sekian. Hak tu pun pelbagai ulama buat dah begitu. Ni dia ambil Imam Ghazali. Maka jika di awalnya itu Ahad, awal Ramadan. Nanti kita tengoklah. Satu Ramadan kita bila? Atau rubuk ni Rabu. Maka iaitu malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-9 lekor. Lekor ni 20. Bukan lekor sebenarnya baca tu, liku. Itu pernah baca kat Surajati. Leko. Dia kata leko, bukan leko, liku. Kita pun tahu. Sebab kita kata jangan baca leko, kepok leko tu bukan. Itu dia kata kita, bukan leko tu, liku. Liku. Itu nak baca leko. Dan jika ada di awalnya Ramadan itu Isnin, maka iaitu malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-21. Hak ni bukan nak suruh target sangat. Orang suruh baca doa-doa lah, apa-apa pun buatlah ibadat pada malam-malam mana pun di bulan Ramadan, tiap-tiap hari lagi bagus. Cuma ni malam yang afdal untuk hak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika di awal Ramadan itu Selasa atau Jumaat, maka iaitu awal Lailatul Qadar tu pada malam yang ke-27. Malam 27. Dan jika adalah awal Ramadan itu Khamis, maka iaitu Lailatul Qadar tu pada malam yang ke-25. Dan jika ada awal Ramadan itu Sabtu, maka iaitu Lailatul Qadar pada malam yang ke-23. Noktah. Dan kata Syekh Abul Hasan, ni pun Abul Hasan mana ni? Abu Hasan Al-Syadzuli pun boleh. Mungkin Al-Syadzuli lah. Boleh tengok semula, kena tengok semula kenyataan ni bertepatan tak dengan Abul Hasan Al-Syadzuli. Kalau ni nak berkaitan dengan tasawuf ni. Kalau Abu Hasan Asy'ari tu akidah. Mula-mula apa tu? Balik. Betul lah. Mula-mula aku balik hingga sekarang tiada luput akan daku Lailatul Qadar itu dengan mengamalkan kaedah. Itu. Tu. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pun ada juga. Dia punya apa? Dia punya ramalan Lailatul Qadar. Cuma hebat dia sebab apa? Sebab tahu Lailatul Qadar tu hebat. Kita ngaku je. Saya rasa saya rasa habis aku rasa malam tu Lailatul Qadar nampak sejuk je. Dia padahal hujan. Dalam kitab kitab fiqh Syekh Muhammad Sumbawi mengarang kitab Sirajul Huda tu, kita baca habis dah pada itu. Dia ada tulis tanda-tanda Lailatul Qadar. Pada malam tu sejuk macam mana, mendung lagu mana, ada tulis. Lafaz niat sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar, sembahyang Lailatul Qadar secara khusus tak ada. Kena buat ta'liq seperti mana kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, seperti mana kata Syekh Muhammad Ramli dalam Nihayah, apa-apa yang dibuat sembahyang mesti warid. Kalau tak warid tidak sah dan tak tu batil. Seperti dalam kitab Hasyiah Anatul Talibin Wusyara kali sebut sembahyang nisfu Sya'ban tak ada, batil. Jadi kalau ada sembahyang tersebut disebut dalam kitab-kitab Jawi, kita kena ta'liq bawah.
Batil. Rujukan kitab Tuhfah, Nihayah, I'anah. Tu bukan kitab wadah-wadah tu, bukan kitab Wahabi tu, kitab Ahli Sunnah tu. Tu usolli sunnata lailatul qadri 4 raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi ni kita baca sajalah. Aku sembahyang sunat lailatul qadar 4 rakaat kerana Allah Taala. Tidak ada sembahyang khusus untuk lailatul qadar. Bahkan kita tak tahu lailatul qadar tu bila. Macam mana kita boleh sembahyang lailatul qadar? Tu ya. Bacalah kemudian daripada Fatihah surah Alhaakumut Takatsur hingga akhirnya sekali. Dan qul huwallahu ahad 3 kali. Berturut-turutlah keempat rakaatnya. Niscaya dimudahkan Allah Ta'ala keluar ruhnya, ruh seorang tempoh, yakni tatkala sakaratul maut, hampir mati. Dan dilepaskan Allah Ta'ala daripada azab kuburnya seorang. Dan diberilah Allah Ta'ala akan seorang 4 tempat di dalam negeri akhirat. Daripada nur, tiap-tiap satu nur itu 1000 mahligai di dalam syurga. Bagi kesenangan orang yang berbuat amal itu. Apa tu? Nukilat min kitabi Nuzhatil Majalis. Dinukilkan. Okey, habis itu. Jadi khusus sembahyang khusus Lailatul Qadar tak ada. Tidak ada. Begitu juga macam kita sebut itu sembahyang hadiah kepada mayat juga tak ada. Ada disebut dalam Tuhfah dan Nihayah sembahyang khas yang orang sufi buat yang tak ada dalam warid dalam hadis. Batil. Hak tu wa batil. Itu tidak boleh. Sembahyang mesti tawakuf atas hadis. Al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Tu kaedah dalam usul fiqh. Asal atas asal sesuatu ibadat itu mestilah tawakuf, ai tawaqquful Qur'ani was sunnah. Mestilah disebutkan disyariatkan dalam Quran ataupun hadis. Kalau sembahyang hajat ada, sembahyang tasbih ada. Ni ada dalam hadis sembahyang tasbih, ada orang nafi. Tu teruk tu. Tu memang ada dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, ada sunat tasbih. Cuma hak ni memang langsung tak ada. Nuqilat min kitab Nuzhatil Majalis. Karangan siapa ni Nuzhatil Majalis ni? Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pun kena cari asal. Setiap hadis yang dalam kitab Jawi perlu cari asal dia. Barulah orang panggil kejak sikit. Iaitu hadis Nabi, dia kata, dan lagi sunat membaca pada malam Lailatul Qadar, membanyakkan baca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis selalu kita baca doa selepas daripada tarawih. Bila tu imam baca rakaat keempat, rakaat ke-8. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Memang banyak suruh minta ampun pada Allah pada malam-malam Ramadan. Termasuklah malam Lailatul Qadar, apatah lagi 10 malam terakhir. Dan lagi membaca zikrullah ini 400 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Dan dibaca tasbih ini 200 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan astaghfirullah dibaca okey, dan astaghfirullah nokta. Lepas tu dibaca gitu. Dan astaghfirullah dibaca. Jadi hadis dalam kitab Nuzhatul Majalis yang dinukil pun kena cari asal. Adakah hadis dia itu hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu'. Boleh jadi berlaku. Tu kena cari mula. Itu tak ada cari tu. Ni jarang dengar ni hadis gini ni. Dibaca. Dia kata dan astaghfirullah dibaca taubat dengan banyak-banyak juga. Yang ni dibaca astaghfirullah ketika mana taubat dengan sebanyak-banyaknya. Tu. Jadi astaghfirullah tu lafaz doa.
Taubat tidak berlaku kalau semata-mata astaghfirullah, kerana taubat itu mesti menyesal dia buat dosa, dia tinggal, dia berazam untuk tidak buat dosa, dan dia kembalikan hak orang yang dia ambil. Hak tu taubat. Tak mestinya astaghfirullah. Dia tu menyesal, dia buat benda yang dosa. Akan datang dia berazam tidak akan kembali. Sekarang dia kalau ada kaitan dengan hak manusia dikembalikan. Itu kalau taubat yang sebenar. Kemudian dia kata, dan dibaca selawat dengan banyak-banyak jua hingga jangan tidur semalaman itu. Dia kata apa? Khusus pada malam Lailatul Qadar. Masalahnya Lailatul Qadar kita tidak dapat ketahui bila. Jadi kena cek pula satu hadis tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, lafaz niat sembahyang 12 rakaat pada malam 7 lekor pada bulan Ramadan. Kalau 12 rakaat secara sembahyang khusus tak ada juga. Tak ada. Tapi kalau 12 rakaat sembahyang sunat mutlak biasa tak apalah. Nak sembahyang 12 rakaat sekaligus tak apa. Usalli 12 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sembahyang 12 rakaat sunat kerana Allah Ta'ala. Bacalah surah kemudian daripada Fatihah, inna anzalnahu hingga akhirnya sekali, dan qul huwallahu ahad 15 kali. Ini kalau khusus ada ibadat yang khusus begini, tak ada dalam mana-mana yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam kitab fiqh pun tak ada. Ke-12 rakaatnya baca hak tu 12 rakaat sekaligus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata qala Nabi kena cek dulu dah satu tu. Satu hadis. Man salla. Tapi sehari dia sebut tuzkaru fi ihya ulumuddin. Disebutkan hadis yang disebut ni dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kena cek mula Ihya Ulumuddin. Satu hadis dia apa dia? Hasan ke sahih ke dhaif? Kebiasaannya kalau gini dhaif lah kebiasaan. Dan tanpa syak, tanpa menafikan boleh jadi maudhu'. Kena tengok semula. Jadi dia kata dan qul huwallahu ahad. Mana tadi? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla lailata 27 min syahri ramadhan 12 raka'atin. Seolah-olah macam warid sungguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Padahal dalam kitab fiqh tak pernah dengar ni. Mana sembahyang 27 malam Ramadan. Tu dia kata barang siapa sembahyang pada malam 27 daripada bulan Ramadan 12 rakaat. Kalau sembahyang khas ada niat yang khas tak ada. Tapi kalau sembahyang sunat mutlak boleh jadi ada. Boleh jadi apa? Boleh jadi boleh. Boleh jadi boleh apa? Sembahyang sunat mutlak kalau 12 rakaat pada mana-mana malam pun tak ada masalah sebab mutlak. Cuma ni khusus ni. Yaqra'u fi kulli rak'atin. Barang siapa sembahyang pada malam 27 daripada bulan Ramadan 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal Kitabi marratan. Ia seorang baca dalam tiap-tiap rakaat akan Fatihah Al-Kitab sekali. Wa inna anzalnahu marratan, dan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis marratan sekali. Wa qul huwallahu ahad 15 marratin, dan qul huwallahu ahad tu 15 kali. Thumma yusallimu, kemudian salam. Wa yastaghfiru, dan istighfar minhu daripada seorang mi'ata marratin 100 kali. Faqad adraka lailatul qadri, maka sungguhnya berdapat ia seorang akan Lailatul Qadar. Wa taqabbalallahu ta'ala shaumahu, dan menerimalah oleh Allah Ta'ala akan puasanya, wa salatahu, dan sembahyangnya yang seorang, wa yashtariku fi thawabil anbiya'i alaihimus salam, dan bersekutulah pada pahala segala nabi atas mereka yang sembahyang tadi. Assalam, sekutu dari sudut kesejahteraan, sama dari sudut kesejahteraan. Wa yustajabu du'aahu, dan diterimalah akan doanya. Wa yustajabu du'auhu lah naik fa'il. Fa in mata bainahu wa baina Ramadan, maka jika mati ia seorang pada antaranya dan antara Ramadan akhara yang lain, yakni Ramadan akan datang, mata syahidan,
maka mati syahid. Syahid ni bukan syahid dunia akhirat. Bukan syahid dunia akhirat. Dia kata tuzkaru, disebutkan akan tersebut ini fi Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, perlu cek semula status hadis dia. Ataupun nak bagus lagi, pergi tengok dalam syarah Ihya Ulumuddin. Dia cari dia syarah lagu mana kalau hadis begini. Itu lagi bagus Sebab Imam Murtada Az-Zabiri rahimahullah, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, dia bukan setakat ahli sufi, dia ahli tasawuf, dia ahli hadis. Dia ahli hadis yang terkenal dalam bidang hadis, dan dia juga ahli tasawuf. Dia bukan semata-mata ahli tasawuf, dia bukan semata-mata ahli hadis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang sunat, barang siapa sembahyang sunat 2 rakaat pada malam Jumaat. Macam tadi malam Jumaat, kalau sembahyang khas tak ada warid dalam mana-mana hadis. Baca tu malam Jumaat, baca surah lepas daripada Fatihah, idza zulzilatil ardu, hingga akhirnya 15 kali. Berturut-turut pula tu. Kedua rakaatnya 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat tu, iaitu yakni niscaya tiada dimatikan Allah Ta'ala hingga dilihatnya seorang akan tempatnya seorang di dalam syurga. Inilah lafaz niatnya, niat sembahyang. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz sunat ni, lafaz niat sembahyang ni, dia lafaz macam lafaz sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak, cuma fadilat ataupun sembahyang yang khas malam Jumaat tak ada. Tu kena cek pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu apa maksudnya. Kalau sembahyang mutlak kita tak heran, kalau sembahyang khusus tu tak ada. Baru masuk lafaz niat sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih ada. Sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Sembahyang sunat tasbih ni 4 rakaat. Setiap rakaat selepas daripada membaca Fatihah, dia kena baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam Al-Ghazali rahimahullah tambah lagi, boleh sunat tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selepas Fatihah 15 kali. Ini sunat tasbih setiap rakaat 4 rakaat, setiap rakaat Fatihah tu, setiap lepas Fatihah baca 15 kali zikir tadi. Lepas tu setiap rakaat baca pula setiap rakaat batu i'tidal, 2 sujud, 2 duduk antara 2 sujud, duduk istirahat, tasyahud 10 kali, masing-masing 10 kali. Rakaat, lepas rakaat subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la, tasbih 10 kali. Kemudian i'tidal, tasbih 10 kali. Sujud, tasbih 10 kali. Duduk antara 2 sujud, tasbih 10 kali. Sujud semula, tasbih 10 kali. Duduk istirahat, tasbih 10 kali. Duduk tasyahud, tasbih 10 kali. Maka semuanya akan jadi 75 kali. 75 kali. Sembahyang tasbih ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pak saudaranya yang bernama Abbas. Pak saudaranya yang mana bernama Abbas, iaitu pak bagi Abdullah ibnu Abbas. Tu sepupu dia. Sepupu betul. Ni pak saudara dia. Dia ajar ke pak saudara dia. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fadilatnya cukup besar. Iaitu antaranya dia kata walau kanat dhunubuka mithla zabadil bahri aw ramlin alijin ghafarallahu lak. Siapa yang sembahyang sunat tasbih, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia walaupun sebanyak buih di lautan ataupun pasir di pantai. Mana dosa apa ni? Dosa kecil sahaja. Dosa kecil sahaja. Kata Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu mengatakan dia tidak pernah mendengar fadilat sembahyang yang paling besar dan orang tersebut meninggalkan dia melainkan orang yang bermudah-mudah dalam agama. Orang yang sembahyang yang banyak fadilatnya dan orang tersebut meninggalkan sembahyang tersebut tak dapat tidur, orang tersebut ialah orang yang meringan-ringankan
urusan agama dia. Itu kata Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu. Maka sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah, kalau kamu mampu membuatlah sembahyang sunat tasbih dia setiap hari kalau mampu. Wa illa, kalau tak mampu, fa fi kulli jumu'atin, pada setiap minggu. Jumaat tu setiap minggu lah. Wa illa, dan kalau tak mampu, fa fi kulli syahrin, setiap bulan buatlah sekali. Kalau tak mampu, wa illa fa fi kulli sanatin, setiap bulan buat sekali. Tak mampu juga, wa illa fa fil umri marrah, seumur hidup buat sekali kalau tak mampu. Jadi orang yang sembahyang sunat tasbih, afdalnya kalau dia sembahyang sunat tasbih di siang hari, dia buat 4 rakaat sekaligus. Dia tidak fasal, dia tidak 2 rakaat 2 rakaat. Adapun pada waktu malam, afdalnya dia buat 2 rakaat 2 rakaat, pisah. Kalau waktu siang 4 rakaat sekaligus. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lafaz niat sembahyang sunat tasbih. Usalli sunnat at-tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca surah pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, alhaakumut takatsur. Ini anjuran baca surah ya, hingga akhirnya, akhir alha. Dan pada rakaat yang kedua baca surah kemudian daripada Fatihah wal asri hingga akhirnya. Dan lepas daripada salam berdiri lagi sembahyang 2 rakaat. Ini kalau dia sembahyang malam sunat fasal. Tapi kalau sembahyang siang dia fasal, dia pisah juga 2 rakaat 2 rakaat, sah juga, cuma tidak afdal. Niatnya berdiri lagi sembahyang 2 rakaat. Niatnya, niat sembahyang 2 rakaat tu seperti yang dahulu itu juga, samalah ke atas tu. Maka bacalah surah pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang keempat dibaca ayatnya, ayat surah ayat Quran tu, kemudian ini selepas daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Dan apabila lepas daripada salam, maka baca doa ini. Baca saja, baca saja. Ya Allah, dia doa mungkin banyak riwayat lah. Dalam kitab-kitab tasawuf pun ada lah doa-doa tu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian baca ya ahlal taqwa wa ahlal maghfirah, ya dzakiraz zakirin, tub alayya taubatan nasuha, wazirni bi fadlika rahmatika nuran wa dhuhran ya arhamar rahimin, 5 kali. Kemudian angkatkan kedua tangan, maka baca doa qutub. Doa qutub, doa inilah apa ni? Inilah yang inilah yang bernama doa rijalul ghaib. Nama ni. Ini doa bawah ni. Tadi baca sebelum angkat tangan tu, baca tadi tu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lepas tu baca ya ahlat taqwa sampai habis tu sebanyak 5 kali. Kemudian angkat tangan baca doa ni. Demikian doanya. Doa tak ada masalah. Rijalul ghaib ke rijalul ghuyub ke lantak lah, asal doa. Sama lah lagi dalam kitab ni ada doa muqasyah. Doa tu baik, boleh amal, tak ada masalah. Cuma kalau fadilat khas, kena perlu kepada riwayat. Kemudian angkatkan habis. Kemudian demikian, wa rabbi adkhilni fil lujjati bahri ahadiyatika wa tabbami wahdaniyatika wa qawwini bi quwwati satwati qudratika hatta akhruja ila qada'i sa'ati rahmatik wa fi wajhi lama'an barqil qurbi min athari rahmaniyatik mar'iyan bihaibatik عزيزا بعنايتك معجلا معظما مكرما بتكريمك وتعظيمك وألبسني منك خلع العزة والقبول وسهل لي مناهج الوصلة والوصول وتوجني بتاج الكرامة والوقار والألف بيني وبين أحبائك في دار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور
وارزقني من نور اسمك هيبة تنقاد إلى القلوب والأرواح وتخضع لدي النفوس والأشباح يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الأكاسرة لا ملجأ إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات المعاندين وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين أيد ظاهري وتحصل مراضيك ونور قلبي وسري للاطلاع على ملاهج مساعيك إلهي كيف أصدر عن بابك بهيبة منك وقد رددتني على ثقة منك وكيف تيأسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك وقد أمرتني بدعائك وما أنا مقبل عليك ملتجي إليك يا عد بيني وبين أعدائي كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم بنور قدسك وثبوت عزتك إنك أنت المعطي بجلائل النعم وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا بركة طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل بدني خزانة أرزق الأبدان ونسائي خزانة قلوب أهل الإيمان فارزقني لطائف التوحيد وخصائص التمجيد إنك أنت الله الحميد المجيد الفعال لما يريد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Panjang. Habis. Maka inilah cara sembahyang tasbih. Inilah mana bawah ni. Apabila selesai membaca Fatihah dan surah, maka baca tasbih 15 kali berturut-turut keempat-empat rakaatnya. Ke rakaat 4 tu. Kita sebut tadi kan 15 kali. Dia andai kata terlupa 15 macam mana? Tak batal. Boleh ganti pada ketika rakaat pula. Mana kita tinggal 15. Rakaat jadi 25. Ataupun lupa juga. Mana kat Al-Jida pula 35. Contoh. Ataupun kita nak himpun semua zikir itu kat tasyuk akhir, bolehlah ke? Cumanya afdal ginilah, supaya setiap gerakan kita tu ada tasbihnya. Dan apabila rakaat baca dahulu baca dahulu, yakni baca sebelum daripada zikir tu. Baca di dalam rakaat tu subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali, barulah baca tasbih 10 kali. Maka apabila bangkit daripada rakaat, baca pula sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd dan baca tasbih 10 kali. Apabila bangkit daripada sujud, baca rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia tak ada warfa'ni ya. Tambah ya. Dan baca pula tasbih 10 kali. Dan sujud pula yang kedua, dan baca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Dan baca pula tasbih 10 kali. Maka apabila bangkit daripada sujud yang kedua, iaitu duduk iftirash namanya. Ni ketika mana ni? Duduk istirahah ni. Duduk istirahah dalam keadaan sunat iftirash. Maka baca pula tasbih 10 kali. Apabila sudah membaca Fatihah pada rakaat yang kedua, baca pula tasbih 15 kali, dan rukuk dan i'tidal dan sujud, iaitu membaca tasbih 10 kali. Kemudian daripada zikir warid, al-warid, yang warid tadi lah, hingga rakaat yang ketiga dan yang keempat seperti rakaat yang awal. Noktah. Inilah murad musannif berturut-turut. Inilah maksud sembahyang tasbih yang kata berturut-turut ni. Dan apabila duduk pada rakaat yang kedua, baca dahulu daripada rakaat baca dahulunya, yakni sebelum baca apa-apa ketika duduk tu, baca dulu tasbih 10 kali,
kemudian barulah baca tahiyat. Boleh belakang lah tahiyat dulu pun, tasbih kemudian pun boleh. Maka apabila lepas daripada salam, berdiri lagi, ini rakaat ketiga. Ni kalau 2 rakaat lah. Jika sembahyang pada siang hari, dia qaid 9 hari, siang hari. Sebab apa? Sebab siang hari buat 2 rakaat afdal. Iaitulah perbuat 4 rakaat 1 salam. Dia kata jika sembahyang pada siang hari, iaitu diperbuat 4 rakaat 1 salam. Betul lah. Tadi kita kata apa? Yang afdalnya sembahyang di siang harinya orang buat wasal. Dia kata apa sini? Sama juga apa? Mana tadi hilang dah. Jika sembahyang pada siang hari diperbuat 4 rakaat 1 salam. Betul lah. Kalau malam afdalnya 2 rakaat. Dan jika disembahyangkan pada malam diperbuat 2 rakaat 1 salam. Ini nisbah afdal, bukan nisbah sah. Inilah tasbihnya. Tasbih dalam sembahyang tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai situ saja sunat. Wala haula tambahan yang disunatkan oleh Imam Al-Ghazali. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu fadilat doa kutub tadi, dia sebut. Maka beberapa ulama yang soleh, ini bukan hadis ulama, tak apa, berkata barang siapa berkehendak suatu hajat, barang apa-apa hajat, apa-apa hajat lah, sama ada hajat dunia atau akhirat, atau hajat manfaat, atau menolakkan bala, maka rupakan hajat itu di dalam hati dengan berkat doa kutub ini. Kutub tadi tu, yang start daripada Allahumma mana tadi? Wa rabbi adkhilni tu. Sampai habis. Niscaya niscaya hasil bagimu dan dimudahkan Allah Ta'ala dengan tiada boleh dikira-kiranya dengan berkat doa ini. Doa apa? Doa kutub tadi, hasil hajat tersebut. Ni kata qala ba'dus salihin, bukannya hadis ni. Kalau bukan hadis tak ada apa. Amalan ulama yang ulama buat doa biasa, doa apa-apa boleh. Tak semestinya tunggu Nabi SAW berdoa baru boleh doa dengan doa tu. Kalau Nabi SAW berdoa, mana doa tersebut yang paling afdal. Kalau tak ada, maka ulama buatlah doa tu supaya suruh diamalkan oleh umat, yang mana ada kesan mujarabah dia kalau berhasil. Ini antaranya lah, iaitu segala hajat dunia akhirat, tolak bala dan juga mendapat manfaat terhasil dengan sebab baca doa kutub tersebut ketika selepas daripada sembahyang tasbih. Adapun syarat niat, wallahu a'lam. Ada soalan? Ya, istihadah, orang perempuan istihadah pandangan mu'tamad madhab Syafi'i, dia perlu wajib bersihkan farah setiap kali sembahyang fardu, walaupun tidak zahir darahnya daripada tempat yang dibalut tu, tetap wajib tukar tiap-tiap waktu. Dan begitu juga wuduk wajib tiap-tiap waktu. Maka bila begitu, kalau dia buat jamak, kalau dia buat jamak takdim, kena cepat. Kalau tak cepat, tak boleh buat jamak takdim kerana sudah melebihi masa yang dihadkan oleh syarak. Soalan lagi? Kalau dah sampai waktu zuhur, dia sampai tempat musoting lah. Dia duduk 2 hari. 2 hari, boleh ya. Baik, dia sembahyang zuhur dah. Dia tak sembahyang zuhur, lepas tu dia niat jamak takhir waktu zuhur. Tu syarat sahnya. Walaupun sampai, dia bukan kira sampai tak sampai. Selagi mana kalau dia sampai tu, dia masih dalam keadaan musafir, dia boleh ya.
Dia musafir ada dua, satu perjalanan, satu duduk di tempat tersebut. Kalau perjalanan lebih 2 marhalah, selama mana dia berjalan, selama itulah dia boleh musafir, walaupun 2 bulan sekalipun. Zaman dulu naik unta 2 bulan, jadi 2 bulan tu dia boleh jamak qasar sampai ke tempat tujuan. Dia duduk tak lebih daripada 4 hari 4 malam pun jadi musafir juga. Kalau lebih 4 hari 4 malam sampai saja tak boleh dah buat jamak, tak boleh dah buat qasar. Apa terlepas? Terlepas apa ni? Terlepas masuk, tak cukup syarat okey, betul? Boleh qasar saja sebab dia musafir. Qasar saja boleh, tamat pun boleh. Dia rukhsah ni tak paksa suruh pilih, tapi boleh pilih. Begitu ya. Lagi? Terang. Esok insya-Allah jam 9. Dan mungkin kita baca sampai muka surat 77 sebab zikir saja tu. Zikir saja sampai muka surat 77. Lepas tu hari Khamis kita usaha buat awal sikit jam 8. Kita tak penderah jam 8 tu. Kalau kita buat lebih kurang muka surat sampai muka surat 90 jadi dah. Lepas tu tinggal hari Ahad sampai muka surat 100. Lepas tu hari Senin habis. Lepas tu kenduri lah Ustaz Ruaizam. Kita bagi buh. Tak apa sikit-sikit. Lepas tu hadis-hadis tu cek mula dekat, kalau kita yang tak letak ataupun kita tak cek tu, kena cek mula hadis-hadis tu. Mudah lah ni. Cek tu dalam kitab yang disebut tadi, Ihya Ulumuddin apa tu. Ada soalan lagi? Ada? Wallahu ta'ala alam. Sambung esok pada jam 9 pagi insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.